Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tentang teori stilistik. Teori stilistik berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu style yang bererti gaya, dan daripada bahasa serapan linguistik yang bererti tata bahasa. Menurut Kamus Dewan, stilistik bermaksud kajian tentang teknik penggunaan gaya bahasa secara berkesan dalam penulisan. Stilistik juga berkaitan dengan style atau gaya, khususnya gaya penulisan bahasa yang menyimpang daripada normanya. Stilistik memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pengkarya untuk meneroka dan menggunakan khazanah bahasa mengikut ketajaman kreativiti, imajinasi dan keupayaan bahasanya. Keindahan bahasa dalam sebuah karya diteroka dari segi bahasa dan linguistiknya. Menurut Graham 1993, linguistik ialah suatu kajian ilmu bahasa. Tambahnya lagi, linguistik ialah kajian bahasa yang dilakukan secara saintifik. Boleh dikatakan di sini bahawa penggunaan bahasa dalam karya diteliti secara terperinci dengan menggunakan prinsip ilmu stilistik, terutamanya penggunaan gaya bahasa yang mampu menjadikan karya tersebut menjadi lebih menarik dan menimbulkan unsur keindahan kepada para pembaca. Ciri-ciri stilistik merupakan gambaran kepada keunikan penulis dalam mencetuskan sesuatu karya sastra menurut gaya dan stylenya yang tersendiri. Ciri stilistik yang pertama ialah penggunaan pelbagai unsur gaya bahasa. Penggunaan unsur-unsur gaya bahasa tentunya mampu untuk menjadikan sesebuah karya yang dicipta itu menjadi lebih menarik dan mempunyai keunikan berbanding karya yang tidak menggunakannya. Contohnya, gaya bahasa simili. Simili bermaksud membandingkan sesuatu keadaan, suasana atau benda lain. Setiap benda perbandingannya diikuti oleh kata-kata seperti bak, seperti, bagai, laksana dan umpama. Kesemua perkataan tersebut berfungsi untuk menimbulkan kesan penegasan maksud dan menimbulkan keindahan irama. Jelas sekali, unsur gaya bahasa dalam teori stilistik ini mampu meningkatkan kefahaman para pembaca selain unsur keindahan yang memikat perhatian khalayak ramai. Ciri yang kedua adalah eksploitasi bahasa untuk mendapatkan style. Eksplorasi bahasa membawa maksud penggunaan ayat atau bahasa dalam sesebuah karya yang tidak mengikuti peraturan bahasa yang betul untuk menjadikan karya lebih bermutu dan kreatif dengan penggunaan bahasa yang mempunyai style. Pengarang akan mengatur bahasanya dengan sebaik mungkin kerana keindahan bahasa dapat menyampaikan sebuah persoalan atau pemikiran dengan menarik. Tegaslah bahawa dalam penggunaan karya, teori stilistik yang menekankan unsur eksplorasi bahawa sememangnya mempunyai kepentingan yang tersendiri bukan sahaja kepada pengarang tetapi juga kepada pembaca. Antara fungsi stilistik adalah memperlihatkan gaya kepribadian seseorang pengarang. Kedudukan stilistik sebagai penelitian sesuatu gaya istimewa dalam eksposisi dan pembentukan satu penyusunan diksi serta struktur kalimat yang mencerminkan kepribadian atau idiosinkrasi penulisnya. Perbezaan style dalam karangan penulis disebabkan oleh beberapa aspek, iaitu pendidikan, kepribadian, pengalaman dan sikap penulis. Oleh itu, para pembaca dapat mengenali pengarang hanya dengan membaca gaya penulisan seseorang pengarang itu sahaja. Stilistik juga berperanan untuk menerangkan aspek tema, yakni pendekatan struktur. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, menjelaskan bahawa struktur bermaksud cara sesuatu terbina atau terbentuk daripada pelbagai bahagian, unsur atau aspek hingga menjadi suatu pola, sistem atau bentuk tertentu. Struktur bahasa wujud akibat adanya aturan-aturan bahasa, maka terdapatlah struktur bahasa, iaitu ketetapan peristiwa bahasa. Ini dapat dilihat pada susunan fonem, susunan kata dan susunan fakta serta lagu bicara dan intonasi. Penelitian menggunakan pendekatan ini merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan ayat-ayat yang membina keseluruhan karya. Tegasnya, jelaslah bahawa stilistik juga memberi peranan dalam menerangkan aspek tema, khususnya dalam pendekatan struktur. Seterusnya, saya akan memperkatakan tentang kelebihan dan juga kelemahan teori stilistik dalam penghasilan karya.
Pertama sekali, kelebihan teori stilistik ialah pengkarya bebas dalam melanggar peraturan unsur tata bahasa. Dalam teori stilistik, para pengarang karya sastra bebas untuk melanggar peraturan unsur tata bahasa. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kajian bahasa sastra yang menyalahi norma tata bahasa tertentu merupakan salah satu aliran yang terdapat dalam wacana stilistik. Dengan kata lain, pengarang sastra bebas daripada kaedah tata bahasa yang betul dan mereka juga bebas untuk mencurahkan segala aspek pemikiran dalam penciptaan karya. Walau bagaimanapun, pengarang perlu memastikan bahawa penggunaan bahasa sastra yang menyalahi unsur tata bahasa ini mampu untuk membuktikan ciri-ciri keindahan bahasa yang universal terhadap sesebuah karya sastra. Antara unsur teori stilistik yang sering digunakan dan membenarkan pengarangnya melanggar peraturan tata bahasa yang betul ialah penggunaan gaya bahasa. Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan sesuatu mesej dalam karya. Secara mudahnya, dalam teori stilistik, pengarang dibenarkan untuk melanggar hukum tata bahasa untuk mencipta karya yang menarik dengan penggunaan bahasa sastra yang telah dieksploitasi yang seterusnya mampu untuk mewujudkan unsur keindahan dalam karya tersebut. Kelebihan yang seterusnya ialah unsur perulangan yang mampu meningkatkan kefahaman. Unsur perulangan dalam karya sastra membawa maksud sesuatu perkara ataupun mesej yang ingin disampaikan itu ditekan dan difokuskan untuk meningkatkan kefahaman pembaca. Perulangan ini secara langsung akan menimbulkan keindahan kepada sesebuah karya yang dihasilkan. Dalam penghasilan karya puisi, kecenderungan terhadap unsur perulangan ini amatlah luas, terutamanya dari sudut perulangan bunyi. Gaya bahasa jenis perulangan yang sering digunakan dalam karya sastra ialah seperti aliterasi, anafora dan asonansi. Misalnya, anafora merupakan sejenis gaya bahasa perulangan kata dalam penulisan kreatif. Perulangan ini bertumpu kepada awal baris atau perangkap. Secara mudahnya, unsur perulangan yang digunakan dalam karya sastra ini akan meningkatkan kefahaman pembaca melalui penggunaan gaya bahasa yang kreatif yang diterapkan dalam karya sastra. Kelebihan yang seterusnya ialah penggunaan gaya bahasa yang menimbulkan unsur estetika. Teori stilistik memperlihatkan kajian berkenaan dengan penggunaan pelbagai bahasa sastra yang indah dan juga menarik. Antara penggunaan bahasa tersebut termasuklah penggunaan pelbagai unsur gaya bahasa yang menimbulkan unsur estetika yang tersendiri. Penggunaan gaya bahasa juga mampu untuk meningkatkan kefahaman pembaca. Hal ini dikatakan sedemikian kerana gaya bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam penciptaan karya sastra. Tanpa penggunaan gaya bahasa, sudah tentu karya tersebut tidak kelihatan menarik dan aspek penceritaan yang ingin disampaikan juga tidak begitu difahami. Antara gaya bahasa yang paling dominan yang digunakan dalam sesebuah karya ialah asonansi, aliterasi, hyperbola, metafora, personifikasi dan banyak lagi. Dengan kata lain, teori stilistik bertujuan untuk memperlihatkan keberhasilan seseorang pengarang dalam mengolah bahasa yang indah dan simbolik, dan salah satunya dengan penggunaan gaya bahasa. Pelbagai unsur gaya bahasa dan juga penggunaan bahasa telah dieksploitasi untuk menunjukkan unsur keindahan tersebut. Misalnya, hyperbola merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya. Penggunaan unsur gaya bahasa ini sudah tentu akan mewujudkan unsur tarikan yang tersendiri dan sekaligus menarik minat para pembaca disebabkan kreativiti pengarang yang disampaikan dalam sesebuah karya. Sekarang, kita beralih pula kepada kelemahan teori stilistik dalam penghasilan karya. Pertama sekali, merupakan ilmu yang baharu dan kedudukannya masih lagi goyah. Secara umumnya, stilistik merupakan kajian tentang gaya penggunaan bahasa dalam karya sastra. Namun begitu, gaya penggunaan bahasa dalam karya sudah wujud lebih lama berbanding dengan teori ini. Hal ini menyebabkan kajian dan juga ilmu stilistik itu mengambil masa yang agak lama, sekaligus aspek serta prinsip ilmu dalam teori ini masih lagi goyah ataupun tidak kukuh, khususnya cara untuk mengaplikasikannya dalam karya. Antara faktor yang menyebabkan teori stilistik masih lagi dianggap sebagai ilmu yang belum kukuh sepenuhnya adalah kerana perhatian terhadap aspek gaya dalam karya mungkin pernah muncul lebih awal. Faktor ini jelas sekali menjadi punca teori stilistik berkembang dengan agak goyah
dan pendekatannya juga kurang jelas dalam karya kesusasteraan. Maka tidak hairanlah ada pendapat yang mengatakan prinsip serta aspek ilmu yang diterapkan dalam teori ini adalah tidak konsisten. Kelemahan yang seterusnya ialah perkembangan ilmu stilistik yang mengambil masa yang lama. Berdasarkan sejarah ilmu pengetahuan stilistik yang bermula dan berkembang di dunia barat, boleh dikatakan teori stilistik berkembang dengan agak lambat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana berlakunya pertindihan dengan kajian teori kesusasteraan yang lain yang lebih mendapat perhatian dalam kalangan pengkaji dan masyarakat pada ketika itu. Tuntasnya, perkembangan ilmu stilistik yang agak lambat untuk dikaji dan diaplikasikan dalam dunia kesusasteraan menyebabkan teori ini kurang dikenali oleh masyarakat, khususnya pencinta karya sastra. Kesannya, pengaplikasian teori sastra dalam sesebuah karya kurang dititik beratkan pada suatu ketika dahulu dan tidak keterlaluan jika dikatakan ramai masyarakat dunia yang masih tidak mengenali teori stilistik dalam penciptaan karya. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang cara mengaplikasikan dan penilaian teori stilistik dalam penulisan karya. Setiap teori sastra pasti mempunyai cara dan juga penilaian yang tersendiri untuk diaplikasikan dalam sebuah penulisan. Antara cara teori stilistik diaplikasikan dalam karya adalah dengan menganalisis perwatakan dalam karya. Kajian untuk menganalisis perwatakan perlu dilakukan dengan pengumpulan perkataan yang menunjukkan sifat-sifat watak tersebut. Selepas mengumpulkan data kekerapan penggunaan perkataan, langkah yang kedua adalah membuat carta statistik dianalisis sehingga mendapat keputusan untuk membuktikan sifat penggunaan bahasa seseorang itu dalam wataknya. Hasil yang didapati daripada analisis statistik adalah tepat dan dapat mengenal pasti sifat perwatakan dengan baik. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa teori stilistik diterapkan dalam karya dengan cara menganalisis terlebih dahulu perwatakan yang dimiliki oleh sesuatu watak. Cara yang kedua ialah menganalisis aspek penggunaan bahasa. Stilistik membincangkan aspek persoalan tema, pemikiran dan falsafah karya sastra serta aspek semantik. Stilistik lebih mengutamakan unsur-unsur makna yang dapat ditanggap daripada ayat-ayat yang terbina dalam keseluruhan karya. Kajian mengenai makna dapat dilihat daripada beberapa aspek, iaitu makna yang digunakan mudah difahami, makna yang digunakan mempunyai satu pengertian dan ada juga mempunyai dua pengertian, bersimbolik dan sebagainya. Namun begitu, membuat analisis aspek persoalan dengan lebih mendalam penting bagi meneliti makna yang bersangkut paut dan sukar difahami dalam ayat. Hal ini membuktikan bahawa teori stilistik mempunyai peranan yang penting dalam menganalisis karya-karya yang bersifat abstrak dan fantastik yang sukar difahami oleh pembaca. Dan cara yang terakhir adalah melihat gaya peribadi atau gaya individualisme. Setiap pengarang mempunyai gaya masing-masing dalam penulisan karya mereka. Gaya yang dimaksudkan adalah bukan teknik penulisan, bukan mekanisme dan cara menggunakan bahasa, tetapi gaya yang sebenarnya adalah corak penulisan yang dapat mewakili diri seseorang pengarang. Gaya ialah keberhasilan seseorang pengarang menggunakan bahasa yang dapat memperlihatkan kepribadian dan keunggulannya dalam berkarya. Kajian ini juga dapat mengenali gaya peribadi penulis. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam karyanya telah mendorong pembaca dalam mengenali identiti pengarang tersebut. Penggunaan bahasa, gaya penceritaan dan sebagainya disesuaikan berdasarkan gaya personaliti penulis itu sendiri dengan mengaplikasikan teori stilistik dan akhirnya mampu melahirkan karya yang baik. Kesimpulannya, teori stilistik merupakan teori kesusasteraan yang secara umumnya mengkaji penggunaan bahasa dalam karya. Penggunaan bahasa itu termasuklah kajian gaya bahasa, eksploitasi bahasa dan penggunaan pelbagai aspek bahasa yang mampu menimbulkan kesan estetika dan kepuitisan. Teori ini juga membantu pengkarya menghasilkan karya yang bermutu dan akhirnya mampu memikat perhatian pembaca.